sepakat dan selamat itulah sebenarnya apa yang kita definisikan sebagai sekolah, dan hari ini kita mahukan sekolah kita sejahtera. Dan itu yang kita nak pastikan sebenarnya ini adalah peranan semua pihak dan tidak adil untuk kita katakan tanggungjawab hanya sekolah, hanya para guru untuk memastikan sekolah itu selamat dan anak-anak itu disiplinnya bagus dan baik. Saya setuju. Ini adalah tanggungjawab kita bersama, dan bersama kita pada hari ini untuk membincangkan topik ini adalah Datuk Haji Pakarudin bin Haji Ghazali selaku Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Dasar dan Kurikulum KPM. Selamat datang Datuk, dan terima kasih bersama kami hari ini. Dan kita juga bersama dengan Puan Norul Huda binti Abdul Halim selaku Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tinggi Setapak. Selamat datang Cikgu. Pastinya anak murid dah tunggu ya. Anak murid kat sekolah. Mungkin kat TV lah mereka sedang tengok. Tapi nanti boleh tengok rakaman ni. Ya, betul. Kat YouTube kita. Tapi apapun biasanya kalau cikgu kaunseling ni, biasanya cikgu yang baik, tempat anak murid mengadu, minta nasihat. Itulah cikgu. Okey, baik. Kita nak tanyakan pada Datuk Pakarudin sendirilah. Kalau kita mendengar tentang isu buli ni, satu benda yang tidak asing daripada zaman kami bersekolah dulu pun sehingga ke hari ini pun. Tapi mungkin sejak akhir-akhir ini agak panas dan statistiknya juga agak dikatakan meningkat. Jadi apa pendapat Datuk sendiri? Baik, terima kasih. Sebenarnya isu buli ni memang kisahnya lama. Bermula mungkin sejak belum ada media sosial lagi. Betul. Mungkin berlaku tu di peringkat tempatan tapi tidak ketahui umum. Tapi hari ini disebabkan kita dah boleh akses kepada pelbagai maklumat. Dulu kalau buli pun mungkin disampaikan dalam bentuk cerita bagaimana dibuli. Tapi hari ini sudah ada rakaman, boleh dilihat macam mana bentuk dan sebagainya. Jadi hari ini isu buli sama ada dulu tidak hebah, sekarang semakin hebah, isunya ialah perlu kita tangani. Sebab kita tidak mahu akhirnya anak bangsa kita lahir dari generasi yang sentiasa dibuli ataupun menjadi pembuli. Atau ianya menjadi satu budaya pula, kan? Yang sangat tidak sihat. Jadi sebenarnya dia akan membawa kepada keadaan yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat secara umum. Jadi sebenarnya berbalik kepada isu buli yang berlaku di sekolah. Sebenarnya mungkin highlightnya kerana anak-anak itu di bawah tanggungjawab ibu bapa. Sebenarnya kita tidak tahu. Mungkin ada buli di peringkat remaja, di peringkat orang dewasa. Tapi semuanya bermula dari bawah, dari kanak-kanak, bermula dari pendidikan. Jadi kalau kita nak letakkan tanggungjawab ini semata-mata kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, mungkin tidak adil. Sebab dalam pembentukan seseorang individu, insan, itu mesti bermula dari rumah ke sekolah, masuk ke dalam masyarakat. Jadi biarlah kita bersama-sama, bersatu hati. Sebab tu untuk sekolahku sejahtera, kita sepakat dan jadikannya selamat. Jadi cerita hari ini ialah kita sepakat tangani isu buli. Tanpa kesepakatan, pasti tidak akan berjaya. Sebab tanpa kesepakatan itu kita tidak akan berjaya. Saya suka apa yang Datuk katakan. Dan mungkin kita boleh tanya kepada Cikgu Nurul Huda juga. Di sekolah cikgu sekarang ni ada kempen anti buli dijalankan, kan? Mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara inisiatif yang diambil menerusi kempen ini? Okey, menerusi kempen ini kita buat taklimat kesedaran, kan? Mungkin kita akan teruskan pula dengan ceramah-ceramah. Okey, dan macam kami meneruskan lagi, perkasakan lagi amalan guru penyayang. Programnya contoh setiap hari kami menyambut anak-anak pelajar di pagar bersama para pentadbir, guru-guru dan kaunselor. Jadi daripada situ kita dapat tengok sebab murid-murid yang dibuli atau pemangsa pun dia ada ciri-ciri datang kat sekolah, macam mana rupa paras dia, jiwa dia, kan, mood dia. So daripada situ kita dah boleh mula buat intervensi dan mendekati murid-murid tersebutlah. Jadi macam kata Datuk tadi, melalui pendidikan, dan kita kena atasi agar tidak menjadi budaya lah. Maksudnya jika ada yang sudah mula menampakkan ciri, mungkin ada mangsa yang tidak mahu bercakap, tapi kita dapat kesan di pintu pagar sekolah, seawal mungkin kita terus mengambil tindakan lah untuk menjalankan temu bual dan sebagainya. Satu inisiatif yang cukup baik sebenarnya. Okey, selain daripada isu buli, Datuk, kita juga ada masalah penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar, di kalangan anak-anak muda ni. Jadi bagaimana pula komen Datuk tentang itu selain daripada buli? Ya, sebenarnya penyalahgunaan dadah ni kita lihat perkara ini mungkin berlaku dalam masyarakat itu di peringkat hujungnya. Permulaannya mungkin dalam suasana dia boleh dipengaruhi. Sebenarnya anak-anak di sekolah ini di peringkat yang paling mudah dipengaruhi oleh seseorang. Jadi seseorang yang dia kagumi ataupun dia percayai,
dia boleh terpengaruh. Jadi pengaruh penyalahgunaan dadah ini perlu kita kekang. Sebab tu sebenarnya anak-anak yang rasa dirinya terbiar ataupun tidak diraikan potensinya secara betul dalam pendidikan, dia akan rasa satu keadaan yang rendah diri, tidak ada nilai diri. Jadi dia akan mencari kekuatan di tempat lain, sesiapa yang nak meraihkan kebolehan keupayaan dia. Jadi mungkin ada pihak yang pandai menyantuni, mempengaruhi dia, mungkin dibawa dengan satu kaedah dan akhirnya dia terpengaruh. Mungkin ajak meraihkan seolah dia hebat itu dan ini, akhirnya mengajak untuk merokok, kemudian memasukkan perkara-perkara yang tidak elok, akhirnya terjebak dalam dadah. Sebenarnya inilah yang kita nak bawa dalam pemerkasaan pentaksiran berasakan sekolah. Sebenarnya kita nak lihat potensi anak kita ni dari pelbagai sudut. Kita bawa ke sekolah, jangan melihat semata-mata dari sudut akademik. Sebab ada pelajar memang dia tidak hebat akademik, tapi dia hebat sukan, co-curriculum. Dia ada potensi yang berbeza. Betul. Dia boleh menari, menyanyi. Jadi dengan pentaksiran berasakan sekolah ni, kita raikan apa yang dia mampu buat, potensi itu. Jadi dia ada satu nilai diri, dia ada satu keyakinan. Jadi di situ dia tak akan terjebak, dia tak akan pergi cari kekuatan di tempat lain. Sebab dia tahu di sekolah dia diraikan oleh cikgu-cikgu, oleh rakan-rakan bahawa dia ada keupayaan tinggi. Jadi isu yang berkait dengan buli juga bermula mungkin pada perkara yang sama. Sebab dia rasa lemah, dia tidak ada nilai diri, akhirnya orang ambil kesempatan. Orang akan buli dia. Dan orang yang membuli ni pula dia rasa dia hebat kerana dia beri peluang mungkin secara negatif. Dia boleh orang kata tunjukkan kehebatan dia mungkin dari segi fizikal dia ataupun dari segi kebolehan bercakap sebagainya. So dia rasa hebat dan dia cari yang lemah. Tapi kalau dalam pentaksiran berasakan sekolah yang kita nak perkasakan ni, kita nak beri potensi setiap pelajar itu kedudukan yang terbaik. Kita bukan nak tengok akademik semata-mata. Nak tengok jasmani, emosi, rohani, sosial dia, termasuk intelek. Jadi dengan itu anak-anak ini ada nilai diri, jati diri yang tinggi. Jadi di situlah dia tak terpengaruh dengan hasutan untuk pergi ke arah dadah ataupun dia sendiri tak akan mudah dibuli. Dia tak akan rasa rendah diri. Dia pun hebat, dia boleh bersukan, dia boleh menyanyi, dia boleh menari, dia boleh melukis. Ada perkara yang orang bangga tentang diri dia, di situ dia ada kekuatan. Saya setuju sangat dengan apa yang Datuk katakan. Kita cari kekuatan pelajar itu selain akademik, kita raikan kekuatan itu untuk tingkatkan nilai diri pelajar itu. Dan tempoh hari pada 21 Februari, KPM telah melancarkan konsep Sekolahku Sejahtera. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa matlamat di sebalik kempen ini? Okey, di sebalik konsep Sekolahku Sejahtera ni, akhirnya ialah semua orang rasa sejahtera itu. Jadi kita selalu cakap dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, di hujungnya ialah nak lahirkan manusia yang sejahtera diri untuk keluarga, untuk masyarakat dan negara. Tapi di mana nak mulanya? Mesti bermula dari rumah. Betul. Keluarga yang sejahtera, keluarga Malaysia yang sejahtera. Kita bawa ke sekolah. Jadi di sekolah ni dalam konsep sejahtera ada 14 elemen. Jadi 14 ni sekolah sihat, selamat, seronok, kan? Ada empati, ada eksplorasi, ada artikulasi. Semua 14 itu ialah perkara yang kita kena terap dalam aktiviti. Sebenarnya anak ni, kalau kita tak sedarkan dia dalam aktiviti itu dengan nilai-nilai ni, mungkin dia tak rasa, tak sedar. Dia ingat aktiviti itu sahaja. Sebenarnya aktiviti itu masa kita kat sekolah dulu yang membentuk diri kita. Macam saya dulu, saya berpengakap daripada seorang anak serigala sampai pengakap raja. Teringat saya pun pengakap tu. Sekolah rendah saya pun pengakap. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya pengakap raja tu kan yang semua sultan tanda tangan itu membuatkan kita rasa ada harga diri. Betul. Kita proud of King Scout tu. Jadi anak-anak kita pun sama. Kita bawa dia dengan aktiviti, nilai-nilai itu dah dimasukkan dalam diri dia melalui konsep Sekolahku Sejahtera, cinta alam, eksplorasi dalam bidang-bidang tertentu. Sudahnya mereka rasa ada nilai diri. Inilah yang kita boleh mengekang, membendung isu buli, penyalahgunaan dadah. Okey, ini bagaimana Sekolahku Sejahtera ini satu pendekatan yang holistik sebenarnya. Saya balik kepada awal tadi, kesepakatan. Maknanya ia bermula daripada rumah, peranan ibu bapa, rumah
dan juga sekolah dan juga ibu bapa juga harus sedar tentang bukan semata-mata akademik tetapi juga sahsiah diri dan personaliti seseorang pelajar itu sangat penting. Betul. Dan mungkin di sini boleh juga saya kongsikan komen dari Facebook. Natirah berkata, kes buli menjadi-jadi, tiba masanya untuk semua berganding bahu bagi mementas gejala tidak bermoral ini. Ibu bapa orang pertama yang wajar menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak supaya menjadi seorang yang berhemah agar tidak melibatkan diri dalam kes buli. Dan mungkin di sini juga Farid. Okay. Dan mungkin ini soalan untuk cikgu sendirilah. Okey, katalah sebagai ahli masyarakat dan juga sesiapa sekalipun, kalau ada berlakunya kes pelanggaran disiplin ataupun buli dilakukan, apa yang tindakan boleh diambil oleh masyarakat dan juga pelajar? Okey, kalau di sekolah pelajar memang dia orang kata terbuka. Maksudnya di mana-mana sahaja ada peluang untuk mereka melaporkan. Memang semua laporan boleh disampaikan terus kepada guru bimbingan kaunseling, guru disiplin atau mana-mana sahaja guru yang dia selesa untuk bercakap. Jadi daripada guru tersebutlah akan membuat laporan dan kami akan siasatlah dan mengambil mengikut SOP yang sepatutnya. Kita memberi hak kepada dua-dua. Okey, maksudnya pelapor boleh membuat laporan dan kita akan siasat untuk melihat pula kebenarannya daripada pihak pemangsa. Okey, itu daripada seorang guru kaunseling. Bagaimana sudut KPM pula kalau kejadian seperti ini berlaku? Okey. Terkini kita sudah buka 3 laluan untuk sesiapa saja menjadi mangsa buli ataupun sesiapa saja yang menjedari buli ini berlaku. Pertamanya melalui portal Kementerian Pendidikan Malaysia, aduan buli. Kemudian ada satu talian yang sudah ditetapkan untuk dibuat panggilan, untuk disambut dan diambil maklumat berkenaan, dan satu lagi email. Email adubuli@mui.gov.my. Jadi kita harap semua pihak kena bekerjasama. Ibu bapa, masyarakat, guru dalam sekolah, pelajar-pelajar yang mengetahui keadaan ini, laporkan supaya kita boleh buat intervensi secepat mungkin. Sebenarnya itu perkara yang telah berlaku yang kita perlu tangani dengan saluran berkenaan. Okey, baik. Dan soalan ini saya tujukan kepada Cikgu Nurul Huda. Mungkin Cikgu tadi seperti Datuk katakan, kita bukan saja nak melihat kekuatan seorang anak itu dari sudut akademik, tetapi pelbagai sudut. Dan apa antara aktiviti lain yang di sekolah Cikgu sendiri yang diwujudkan untuk membantu anak-anak? Okey, kami ada pelbagai orang kata pendekatan lah. Kita juga membentuk kepimpinan dalam diri pelajar, jati diri mereka. Jadi setiap sekolah, contohnya di bawah unit bimbingan dan kaunseling, kami ada pembimbing rakan sebaya. Menggunakan PRS, betul. Menggunakan tagline baru, kita kan sahabat. Jadi mereka ini telah dilatih kemahiran asas menolong untuk membantu pergi ke dalam kumpulan murid-murid, menjadi rakan sahabat pendengar untuk membantu murid-murid itu lebih berkembang daripada segala aspek lah. Dan jika perlu dirujuk kepada guru bimbingan kaunseling untuk peringkat seterusnya, maka mereka akan merujuk. Jadi sahabat-sahabat rasa selesa, ada kawan yang mungkin sebaya, sama level pemikiran untuk mereka berkongsi. Jadi banyak kes-kes yang dapat dicegah pada peringkat awal. Contoh bila mereka ada masalah keluarga, contoh mungkin mereka telah berfikir untuk membuat benda-benda tidak bagus, even termasuk membuli rakan sebab ada masalah. So bila menjalani sesi sembang santai bersama pemimpin rakan sebaya, mereka telah menjadi kepada lebih positif. Selain daripada itulah, macam seperti kem kepimpinan kepada pengawas, pemimpin-pemimpin sekolah juga tidak ketinggalan. Malahan ada juga hari seperti hari kantin kan, menggalakkan seperti meningkatkan confidence mereka daripada PBS tadi, yang introvert mungkin menjadi extrovert kan, resilient tinggi, macam mana nak melariskan jualan dan sebagainya lah. Mana sebenarnya kalau segi kita lihat daripada apa yang cikgu katakan, memang jelas inisiatif yang boleh kita katakan agresif juga sebenarnya kan dia oleh pihak sekolah dan KPM untuk memastikan program semasa ke semasa sentiasa ada. Okey, Datuk, untuk KPM sendiri, Sekolahku Sejahtera, apakah harapan Datuk sendiri? Sekolahku Sejahtera sepakat dan selamat serta pelancaran portal aduan buli ini. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Besok kita akan adakan pelancarannya di SMK Putrajaya Presin 14-1. Jadi sebenarnya ini adalah kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya PDRM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jadi di sini kita akan lancarkan portal yang saya sebutkan tadi supaya ada saluran untuk
melaporkan kes buli. Memang kita mengambil serius perkara ini. Jadi kenapa kita gunakan tagline Sekolahku Sejahtera, sepakat dan selamat? Memang elemen sejahtera itu ada di dalam Sekolahku Sejahtera. Satu perkara yang penting di dalam sejahtera 14 elemen itu ialah empati. Empati ini sangat penting. Kalau ada dalam diri pelajar, dia meletakkan diri dia pada kedudukan rakan dia, dia tak akan buat perkara buli sebegini. Kalau ada nilai harmoni, adab sopan. Jadi sebab itu kita nak Sekolahku Sejahtera ni konsepnya nilai-nilai yang ada dalam tu dihayati oleh semua pihak. Bukan saja kita warga sekolah, warga KPM, tapi seluruh masyarakat menghayati. Sebab akhirnya kita tak nak lagi dengar perkara yang negatif. Betul. Jadi kesepakatan inilah yang kita nak wawarkan melalui kerjasama bersama dengan PDRM. Walaupun kita lihat ini untuk menangani masalah jenayah, akhirnya disiplin. Tapi sebenarnya lebih baik kita bermula dengan pencegahan dan kerjasama. Kita raikan keupayaan anak itu. Jadi insya-Allah dengan keberkatan kerjasama, dengan kita menghebahkan di media-media kita, masyarakat akan lebih sedar. Dia intervensi awal. Betul. Dan kata kuncinya seperti yang dikongsikan Datuk Cikgu dari awal tadi, kesepakatan. Kita nak membawa semua orang bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita. Untuk portal ni kalau kita tengok pelajaran esok, KPM dah ada, KDN dah ada, PDRM, AADK, saya tambah ibu bapa dan juga masyarakat. Jadi untuk masyarakat ni, kita juga tak ketinggalan untuk mendengarkan pendapat mereka tentang topik kita pada hari ini. Kita dengarkan. Pandangan saya lah, memang sekarang budak-budak makin terdedah kan dengan masa-masa muda. So, diorang lagi berani lah untuk bully tu kan. Kadang-kadang saya ada adik bawah sekolah lagi. Balik-balik cerita, Isha tadi adik kena ni lah, kena pukul lah, duit lah, minta duit kan. Itu pun dikira bully kan. So report lah kepada cikgu-cikgu dia. Okay, bagi yang kena bully tu, kena lebih berani lah untuk bersuara, untuk bagi tahu dekat parent, bagi tahu dekat cikgu yang dia kena bully, supaya cikgu atau ibu bapa boleh ambil tindakan kepada pembuli. Mungkin terpengaruh media sosial, baru darjah 1, darjah 2 dah main handphone, dah tengok TikTok, semua kan. Kita tak boleh nak cakap. Kepada mereka yang dibuli di sekolah, minta jangan diamkan diri, buat report ke cikgu, polis ataupun pihak-pihak yang berkuasa lah. Bagi pendapat saya tentang kes buli yang kita dah berkuasa dekat Malaysia hari ini, bagi saya benda tu dapat meruntuhkan prestasi seorang pelajar lah. Jadi kita dapat tahu contohnya macam anak kita dibuli, so mental dia down, I mean like everything akan jadi macam akan down juga for himself. Saya rasa macam benda ni memang perlu ambil serius lah. Dia bukan saja akan affect pelajar itu sendiri, malah every orang kata sekeliling dia. Ibu bapa ni memang perlu ambil cakna, memang perlu orang kata pandang serius tentang kes buli, especially berlaku dekat anak-anak diorang lah. Contohnya waktu anak kita balik, kita tanya macam, okay, adik okey tak hari ni, apa masalah adik, cuba bagi tahu ibu, bermula daripada rumah, which is parents. Sebab anak-anak kita lebih dekat dengan parent kita, lebih dekat dengan kita. Jadi tak jadi masalah untuk mereka berkongsi apa yang masalah mereka rasa, apa yang masalah yang mereka kata alami dekat sekolah lah. Okey, saya setuju dengan apa yang dikongsikan tadi. Banyakkan berbual dengan anak kita supaya kita dapat tahu apa yang sedang berlaku di sekolah. Dan buli ni, Farin, memberi kesan bukan sahaja fizikal tapi emosi dan juga mental. Dan hari ini kita ada seorang yang sudah pun terhubung dalam taliannya, sudi berkongsi kisah beliau sendiri sebagai seorang mangsa buli. Dan terus bersama dengan kita adalah Datuk Pakarudin dan juga Cikgu Nurul Huda untuk bersama-sama mendengar kisah ini bersama-sama dengan kita. Baik, kita terus saja bersama dengan Nur Syamimi. Hai, selamat tengah hari Syamimi. Hai, selamat tengah hari. Terima kasih jemput saya. Alhamdulillah sihat. Okey, baik Syamimi. Pertama sekali, terima kasih Syamimi kerana sudi berkongsi kisah awak di TikTok. Saya dan Farid sempat menonton kisah awak. Dan mungkin Syamimi, awak sendiri boleh berkongsilah kepada penonton WHR dan tetamu-tetamu di studio, apa yang sebenarnya berlaku sewaktu awak kecil, kisah hidup awak sebagai seorang mangsa buli. Okey, mangsa buli ni macam saya tak adalah teruk sangat, tapi boleh dikatakan dari segi mental agak mencabar sebab dari kecil saya dibesarkan oleh seorang ibu yang cacat penglihatan.
Dari situ saya dapat banyak komen dan juga teguran biasanya yang mengusik lah, cakap macam mana mak awak masak, yelah tu mak awak masak sedap, macam tu. Jadi bila sampai di sekolah, orang ambil duit belanja saya, kata mak awak tak mampu lah nak pergi awak belanja macam tu kan. Dari situ kita macam takut nak pergi sekolah, nervous. Jadi saya kurang keyakinan, bahkan bukan di sekolah rendah saja, sampai ke alam pekerjaan masih lagi ada kes-kes membuli. Okey. Adakah Mimi rasa sebenarnya mungkin keadaan itu berlaku mungkin berpunca daripada mungkin kekurangan ataupun mungkin tidak bernasib baik seperti orang lain, mungkin cacat penglihatan dan kemudian menjual tisu dan sebagainya seperti mana yang diceritakan. Jadi adakah itu juga ada kalanya di kalangan rakan-rakan menjadikan itu sebagai bahan yang mungkin dirasakan gurauan, tapi sebenarnya Mimi rasa itu dah satu macam pembulian dan membuatkan diri Mimi rasa sangat-sangat kecil sebenarnya? Sebenarnya waktu di sekolah rendah saya mula dibuli tu bukan mengejek ataupun komen pada keadaan ibu bapa saya. Diorang banyak komen pada macam fizikal saya sendiri. Bila ibu bapa saya datang ke sekolah, diorang okey dengan my parents, tapi bila mereka tiada di sekolah, dia akan cakap, Mimi ni pendiam, Mimi ni bukannya boleh lepak sekali kat taman sebab mak digarang, macam tu. Dia takkan. Okey. Baik, dan Mimi, apa yang Mimi kongsikan sekarang ni pastinya memberi apa yang kita boleh dapat daripada apa yang Mimi kongsikan adalah Mimi telah melalui pelbagai emosi, kan, kesan mental itu terhadap Mimi. Tetapi Mimi, pernah tak Mimi sendiri terfikir yang okey, saya dah tak nak pergi sekolah lah, susah sangat nak berhadapan dengan kawan-kawan di sekolah, orang selalu tengok saya semacam, tengok ibu dan ayah saya semacam. Macam mana perasaan Mimi setiap hari apabila perlu ke sekolah? Macam saya kan, kalau sebab saya dikategorikan tak adalah istimewa di sekolah sebab saya seorang je ada ibu bapa yang cacat penglihatan. Jadi kalau guru ke atau rakan-rakan lain nak merujuk saya, itulah yang anak dia mak dia buta, macam tu. Jadi orang kenal saya bila dikategorikan sebagai anak orang buta. Orang kenal saya dan susah nak diberi pendedahan dari segi aktiviti sukan dan juga aktiviti co-curriculum lain sebab saya selalu kena ada dengan ibu saya sebab tak ada siapa yang bantu dia. Jadi di sekolah saya aktif dari segi akademik saja. Tapi dari segi co-curriculum saya memang tak dapat nak sertai disebabkan masa yang kurang dengan keluarga. Kena tolong mak, macam tu. Jadi bila sampai di sekolah. Okey Mimi, tapi apa yang kita lihat Mimi sangat positif dan sangat ceria sehingga ini kan. Apa yang kita nak tahu juga sebenarnya, sepanjang perjalanan ataupun cabaran itu mungkin ada luahan hati sendiri. Dengan siapa Mimi bergaul, mengadu untuk memastikan anda terus positif? Okey, masa sepanjang ada arwah ibu saya banyak bersembang dengan dia lah. Dan dia pun banyak bagi kata-kata semangat. Biasanya tak adalah lemah lembut sangat, tapi banyak pada untuk kekal cekal. Jangan terlalu lembut sangat, lembek sangat dengan dunia ni. Banyak ibu cakap macam tu lah. Tapi kalau selepas Umi meninggal, saya bersama adik. Barulah saya berjumpa dengan suami. Banyaknya sembang dengan circle saya tu adalah adik dan suami. Okey, dan Mimi, mungkin di sini Mimi boleh memberikan sedikit pesanan jugalah kepada para ibu bapa sebab didikan itu semestinya bermula dari rumah dan kadang-kadang mungkin anak-anak di rumah diorang rasa macam gurauan sahaja, tetapi gurauan itu boleh menyakitkan hati orang lain di sekolah, kan. Jadi apa-apa pesanan Mimi buat mereka yang sedang menonton sekarang ini? Okey, untuk adik-adik yang sekarang ni tengah rasa sangat-sangat sedih ataupun mungkin mengalami depression disebabkan oleh kata-kata orang lain, jangan anggap tu sebagai patah semangat. Kadang-kadang yang senang kena buli ni adalah orang yang pendiam. Tapi bukan bermakna pendiam tu kita lemah, kita tak boleh berkomunikasi, kita tak boleh berjaya dan bahagia. Teruskan semangat, fikirkan kesihatan mental. Tak ada apa yang boleh dibeli, melainkan mental ni, duit pun tak boleh beli. Jaga kesihatan diri. Siapa lagi nak tanya kalau bukan kita? Wow. Okey, Nur Syamimi Atikah, terima kasih sekali lagi bersama kita pada hari ini berkongsi satu kisah yang sekira penuh manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Mimi. Baik, okey. Kembali bersama dengan Datuk dan juga Cikgu. Okey, mungkin saya ringkas Cikgu bila mendengar kisah Mimi tadi itu, mungkin tak asing juga ada berlaku di kalangan pelajar-pelajar kita di sekolah. Ya, betul. Memang sekarang ni macam satu budaya, bukan apa. Maksud dia
dia rasa budak-budak ni dia rasa bergurau tu biasa. Gurauan tu tak melampau. Tapi tanpa dia sedar gurauan tu menyentuh hati kawan dan buat kawan tu down, sedih, terluka. Yang tu sebenarnya dah dikira satu bully lah. Jadi perkara macam tu kita kena bendung, kita kena kawal agar tak jadi budaya. Yang inilah yang orang kata bully dalam diam. Dan mungkin takut yang mangsa tu satu hari nanti menunggu je masa untuk membalas balik. Mungkin dalam keadaan lebih drastik. Kan? Sebab dah lama diam ke apa kan. Jadi macam inilah yang kita, ibu bapa lah saya rasa perlu memainkan peranan juga di rumah dan kami akan sambut di sekolah untuk memberi kesedaran, menegur anak-anak, bagi tahu yang bergurau ada batasnya. Mungkin benda tu normal, biasa pada kita untuk menyebut perkataan tersebut, belum tentu lagi boleh diterima oleh rakan yang mungkin ada trauma dan sebagainya, ada masalah mengenai perkara tersebut. Kan? Dan cikgu, kalau boleh saya tambah sedikit daripada cikgu, saya nak tanya. Kadang-kadang ni bila cikgu kaunselor ataupun guru sekolah menelefon ibu bapa kata ada masalah sebegini di sekolah, ibu bapa panik dan terus memarahi anak-anak. Mungkin di sini cikgu boleh tujukan sedikit pesanan buat ibu bapa. Tak payah marah dahululah. Kita ketahui dulu apa yang sebenarnya berlaku. Okey, kalau saya yang buat panggilan sebagai guru bimbingan kaunseling di sekolah SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur, memang saya akan pesan. Okey, encik kita datang berbincang, jangan marah anak dulu. Kita duduk dulu bersama-sama, kita dengar dulu apa yang kita boleh bincang kepada dua pihak. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, jika mendapat panggilan daripada sekolah, tidak kisahlah guru disiplin ke, penolong kanan ke ataupun guru bimbingan kaunseling, mula-mula bertenang dahulu. Okey, jangan terus menghukum anak. Kami menelefon untuk memberi maklumat awal dan membuat temu janjilah untuk kita bercakap dan berbincang dalam keadaan bertenang. Usahlah dipukul anak tersebut, usahlah dimarah sebab belum lagi sampai peringkat jatuh hukuman, baru kita nak berbincang apa masalah sebenar dan menyiasatlah punca kejadian. Dan pesanan saya kepada ibu bapa juga, jangan pula nak marah cikgu tu pula. Cikgu tu cuba membantu dengan sepakat. Betul Datuk. Okey Datuk, kata-kata akhir daripada Datuk ni untuk penonton wanita ni mengenai pelancaran esok dan juga pesanan akhir tentang kesepakatan kita untuk menjadikan sekolah sejahtera. Okey, baik, sekali lagi saya mengajak semua ahli masyarakat supaya kita bersepakat dalam memastikan kisah buli ini boleh berakhir dengan sebaiknya, dengan secepatnya, dan kesepakatan inilah yang tentu akan bawa kepada keadaan yang selamat dalam anak kita melalui perjalanan. Jadi besok pelancarannya di SMK Presin 14-1 di Putrajaya kerjasama KPM dan Kementerian Dalam Negeri, insya-Allah. Dan kata-kata akhir saya, anggaplah anak kita itu seperti benih yang ada banyak potensi dalamnya. Jadi kita ni sebagai pekebunnya, jadi kita sediakan tempat yang paling sesuai untuk benih itu bercambah, mengeluarkan hasil yang cukup hebat untuk kita nikmati bersama. Jadi seperti yang cikgu kata tadi, jangan kita cepat memarahi, jangan kita rosakkan benih itu kerana benih itu tersimpan banyak potensi. Jadi imarahkan anak kita melalui pelbagai cara. Kami di Kementerian Pendidikan Malaysia akan beri yang terbaik. Berilah kepercayaan pada kami untuk mendidik anak itu, tapi kami perlukan sokongan ibu dan ayah dalam masyarakat. Saya suka analogi benih itu. Dan kami di Wanita ini juga terus menyokong KPM dan juga para guru. Kami sayang guru-guru semua. Baik, jadi sama-samalah kita membantu KPM dalam mewujudkan suasana yang selamat dan sejahtera untuk anak-anak di sekolah.